Ismail, anak yang dikhususkan kepada Tuhan, dan Ishak, anak keberkatan bagi Ibrahim dan Sarah. Dipercayai bahawa Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan bayi mereka, Ismail, berhampiran Ka'bah, rumah Allah, sebagai tanda penyerahan mereka sepenuhnya kepada Tuhan, seolah-olah mereka adalah miliknya. Oleh itu, umat Islam memperingati peristiwa ini melalui sambutan Aid al-Adha dan ibadah sa'i yang menghormati usaha Hajar mencari air untuk anaknya. Semua ini berlaku sebelum kelahiran Ishak. Bagaimanakah hujah ini dijelaskan? Naratif Islam mengenai Ibrahim, Hajar, dan Ismail berbeza secara signifikan daripada kisah dalam Bible dan membentuk satu bahagian penting dalam tradisi dan ibadah umat Islam. Berikut ialah penjelasan hujah ini. 1. Perjalanan Ibrahim ke Mekah. Menurut tradisi Islam, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Hajar dan anak lelaki mereka, Ismail, ke Mekah. Perjalanan ini bukanlah satu bentuk pengabaian, sebaliknya satu bentuk kepatuhan kepada perintah ilahi. Ibrahim meninggalkan mereka di kawasan yang kemudian menjadi lokasi Ka'bah dan menyerahkan sepenuhnya penjagaan mereka kepada Allah. 2. Keimanan Hajar dan Telaga Zamzam. Selepas pemergian Ibrahim, Hajar menunjukkan keimanan yang luar biasa. Apabila bekalan air habis, beliau berlari antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dalam usaha terdesak mencari air untuk anaknya yang kehausan. Atas keimanannya, Allah menganugerahkan mukjizat berupa Telaga Zamzam yang memancarkan air berhampiran dengan tempat Ismail berada. 3. Kepentingan dalam ibadah Islam. Peristiwa ini diperingati dalam ibadah haji melalui ritual sa'i di mana para jemaah berlari atau berjalan antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali sebagai menghayati kembali usaha Hajar dalam mencari air. 4. Ka'bah dan Mekah. Menurut tradisi Islam, Ibrahim kembali ke Mekah beberapa kali selepas itu. Dalam salah satu kunjungan tersebut, beliau bersama Ismail membina Ka'bah yang menjadi rumah ibadah pertama yang didedikasikan kepada Tuhan Yang Esa. Ini menjadikan Mekah sebagai tempat suci dalam Islam. 5. Aid al-Adha. Aid al-Adha memperingati kesediaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya yang dikenali sebagai Ismail menurut tradisi Islam atas perintah Allah. Peristiwa ini dipercayai berlaku berhampiran Mekah sekaligus mengukuhkan lagi kepentingan agama kawasan itu dalam Islam. 6. Susunan waktu berbanding Ishak. Dalam naratif Islam, semua peristiwa ini berlaku sebelum kelahiran Ishak. Ismail dianggap sebagai anak sulung dan merupakan anak yang diperintahkan oleh Allah untuk dikorbankan. 7. Keberkatan Allah kepada Ishak. Selepas peristiwa pengorbanan yang hampir terjadi terhadap Ismail, Allah menganugerahkan keberkatan kepada Sarah dan Ibrahim dengan kelahiran seorang lagi anak, Ishak. Ini merupakan pemenuhan janji Allah dan menetapkan Ishak sebagai salah seorang tokoh utama dalam tradisi kenabian agama-agama Abrahamik. Penutup, dalam tradisi Islam, Ismail dilihat sebagai anak ujian yang ditinggalkan di Mekah dan hampir dikorbankan oleh Ibrahim atas perintah Allah. Sebagai penghargaan atas pengorbanan dan ketaatan ini, Allah memberikan Ishak kepada Sarah dan Ibrahim di usia tua mereka sebagai tanda rahmat dan keberkatan. Ismail melambangkan penyerahan mutlak, manakala Ishak melambangkan ganjaran ilahi. Peristiwa ini menjadi asas kepada ibadah utama seperti haji dan Aid al-Adha, serta menegaskan kesucian Mekah dan Ka'bah sebagai lambang tauhid dan keimanan sejati.